المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 29, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula ilah itu kalimah bahasa Arab, dan maknanya, makna ilah dengan bahasa Melayu itu Tuhan, dan madlulnya itu zat yang bersifat dengan sekalian sifat kamalat. Kemudian maka dipakaikan, digunakan akan lafaz ilah tu pada mustaghna atau ma'bud. Bermula ilah itu kalimah bahasa Arab, dan maknanya dengan bahasa Melayu itu Tuhan. Ini masih lagi nak menghuraikan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah yang terkandung di bawahnya akan aqaidul iman yang 41. Muhammadur Rasulullah terkandung akan aqaidul iman yang 9. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terkandung di dalamnya aqaidul iman yang 50. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ni selesailah pembicaraan aqaidul iman yang 50. Kemudian di sini ada penambahan dia. Penambahan dia yang mana penambahan ni lebih kebajikan, lebih lagilah pengetahuan kita untuk memahamkan akan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Jadi sekarang ni nak bicara kepada la ilaha illallah. Hak dalam matan Ummul Barahin. Di la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan ni, tiada Tuhan yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain, dan tiada Tuhan yang berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panjang. Hak rekahnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi hak rekah ni la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, terkandung juga di bawah tu istighna dan iftikar. Tapi makna panjangnya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang terkaya daripadanya, tiada Tuhan yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain,
dan berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah. Istighna iftikar. Itu panjang. Hak rekah sikitnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tuhan yang disembah sebenar yang bersifat dengan istighna dan iftikar jugalah. Ni. Tapi yang mudah kita nak hadirkan ketika kita bertahlil adalah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, atau lebih mudah. Kita ketika bertahlil, kita nak hadirkan makna dia. Nak hadirkan makna tiada Tuhan yang terkaya daripadanya oleh tiap-tiap barang yang lain dan berkendak kepadanya oleh tiap-tiap barang lain melainkan Allah. Jadi payah sikitlah sebab dia panjang. Jadi hak mudahnya la ilaha illallah ketika kita bertahlil. Hak mudahnya kita nak hadirkan makna tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tuhan yang disembah sebenar ni yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Tuhan yang disembah sebenar ni yang kita pegangi akan aqaidul iman yang 41. Tuhan yang disembah dengan sebenar ni yang mana termasuk di bawahnya akan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab qada dan qadar Allah masuk di bawah iftikar. Qada dan qadar Allah masuk di bawah sifat iftikar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah masuk di bawah sifat 20. Masuk di bawah aqaidul iman yang 41. Jadi lidah kita bertahlil, hati kita menghadirkan makna, pegangan tetap di dalamnya. Kalau lidah bertahlil, hati kita hadirkan makna tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala. Sekalipun kalau aqaidul iman yang 41 termasuk rukun kenang qada qadar tidak dipegangi, maka tak ada nilai lah. Ada ni. Tu tetap ada pegangan tu. Sama ada lidah kita bertahlil ataupun tidak, pegangan kita aqaidul iman yang 41 tetap. Yang kita nak cerita ni pada masa kita bertahlil. Nak pergi kepada tahlil tu nak hadirkan makna. Hak pegangan tetap dah. Sedang bertahlil ataupun tidak, pegangan kita tetap dah. Aqaidul iman yang 50 lah. Termasuk Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia nak sambung lagi ni, hak berkaitan dengan la ilaha illallah, nak pergi kepada makna ilah pula. Nak pergi pada makna ilahun. Apa makna ilah? Bermula ilah itu kalimah bahasa Arab. Bahasa Arab lah kita maklum dah. La ilaha illallah bahasa Arab. Dan maknanya makna ilah dengan bahasa Melayu itu Tuhan. Ilah Tuhan. Kemudian kita terjemah Rabb, Tuhan juga. Ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Walahal ilah dengan Rabb lain. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah lain. Tapi sebagai orang yang beriman kena lengkaplah kedua-duanya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah kena lengkap bagi orang yang beriman, barulah sah iman. Tapi antara ilah dengan Rabb lain. Tapi kalau terjemahan Melayu kita kok sekarang ni terjemahan ilah Tuhan. Terjemahan Rabb Tuhan. Dia kadang-kadang Rabb ni Tuk terjemah dengan Tuan yang hakiki. Tuan yang hakiki. Mana Tuan yang hakiki ni? Hak dia belaka atau Rabb. Kalau nak kira lah. Tapi kita terjemah Rabb Tuhan juga. Ni ilah. Ilah bahasa Melayu dia Tuhan. Dan madlulnya itu. Madlul. Madlul ni hak yang ditunjukkan daripada lafaz ilah.
Yang ditunjukkan daripada lafaz ilah tu. Madlul, musamma ataupun makna. Musamma ni yang dinamai dengan ilah. Makna ni, makna maksud ilah. Begitulah madlul dia. Hak perkara yang ditunjukkan oleh lafaz ilah. Ilah ni madlulnya apa? Yang ditunjuk dengan lafaz ilah ni apa? Zat yang bersifat dengan sekalian sifat kamalat. Itu ilah. Ilah ni madlul dia hak yang ditunjukkan daripada lafaz ilah, terjemah Melayu di Tuhan ni. Madlul dia apa ni? Zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Itu Tuhan. Adapun hak batu sembahan berhala, tu jauh tu. Berhala zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Zat Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Berhala tu ada sifat kesempurnaan. Tak ada sifat apa-apa pun. Kerah situ je. Ke batu ni ada sifat apa? Di batu ni ada sifat kudrah. Di batu ni ada sifat iradah. Jangan main batu tu. Ada sifat ilmu tu batu tu. Tahu serba-serbi. Ada. Batu-batu pun ada ni. Batu-batu ni orang pecah-pecah buat bangunan je. Batu ni. Itu bukan Tuhan. Tuhan ni yang ditunjukkan daripada lafaz Tuhan ni zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Itu baru ilah. Madlu ni mana? Musamma dia. Yang dinamai dengan ilah ni adalah zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Itu ilah. Tuhan ni yang menunjukkan oleh lafaz Tuhan ni kepada apa? Kepada zat yang bersifat dengan sifat kamalat. Itu ilah. Zat yang bersifat sifat kamalat lah Tuhan yang sebenar. Sebab itulah batu kita tak cakap Tuhan. Dan ni kita bukan cakap depan dia. Depan penyembah berhala tu. Kita beritahu kepada anak kita lah. Takut kita salah cerita. Tambahan pula kalau pergi pula belah-belah Kelantan. Lalu kok pula hak besar ada. Hak duduk ada. Hak nyenggeng ada. Sebenarnya apa? Nyenggeng tak? Mengiring. Nyenggeng tak? Tu hak nyenggeng. Letih dah orang kali. Nyenggeng kawan tu. Bukan nyenggeng. Hak duduk lah. Hak nyenggeng tau. Mana santai. Berehat. Lepas tu anak kita. Gapa tu? Tuhan. Tuhan. Ilah ni madlu dia. Yang menunjukkan oleh lafaz ilah ni. Zat. Yang bersifat kamalat. Batu tu bersifat kamalat. Lepas tu nak cerita macam mana? Apa benda besar tu? Itu orang kafir lah. Kena tipu di syaitan. Buat batu, lepas tu dia pergi sembah. Gitulah. Kita cerita betul-betul. Kena toleransi. Dengan hak kafir-kafir banyak cakap dengan anak kita. Toleransi kot mana? Golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toleransi kot mana? Cuma kok zahirnya kita tak kata apalah hak dianya. Lepas ni kalau kita cerita pada anak-anak kita. Kita cerita pada anak-anak kita. Macam mereka lah juga. Mereka lalu dekat-dekat masjid. Macam mana kafir cerita pada anak mereka? Masjid lah. Yang tempat menyembah Tuhan yang sebenar. Cakap gitu. Dia kafir. Depan kita dia akan cakap molek. Cakap tak ada kata apalah. Tak ada kata apa. Tapi kalau puak kafir ni dengan anak mereka lalu masjid besar contohnya. Masa lalu tu pula orang ramai contohnya. Kalau hak budak tahu apa ni, sini buat apa sini? Dia pun
Maka ayah hak kafir ni, di sinilah tempat menyembah Tuhan yang sebenar. Ada cakap gitu? Oh, cakap gitu dia mengucap dia kemasyahadah lah dia nya. Dia cakap gitu. Apa dia kata? Wallahu a'lam lah. Ya. Dia kata apa? Dia nak kata apa? Tu tanya puak dia lah, dia kata apa? Dia kata sembah Tuhan tak nampak gitu kali dah. Dia Tuhan ni batu tu. Kono-kono nampak pun benda batu bangunan. Ada kata sembah Tuhan tak nampak. Ke dia kata kita semua dinding. Kan depan dia dinding, masuk dinding kan. Dia kata apa? Dia kata lah ikut kesyirikan dia tu. Dia akan kata ikut kesyirikan dia. Kita ajar kepada anak kita ikut tauhid kita. Dia ajar kepada anak dia ikut syirik dia. Itulah. Tapi ikut depan tak ada kata apa pun. Ikut depan tak ada kata apa pun. Kadang-kadang mereka pun masuk masjid. Contohnya nak tengok ke dalam. Tak ada kata apa pun. Mungkin bagi mereka, mungkinlah, wallahualam. Mungkin bagi merekanya toleransi sungguh. Agama betul belaka. Mungkinlah bagi mereka. Kita dah, tak dah. Cuma kita dilarang mencerca agama yang lain bukan kerana apa? Kerana nak elok mereka cerca agama Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Kita dilarang mencerca Tuhan agama yang lain kerana dah kerana toleransi dah. Kerana kita nak memelihara agama kita dicerca oleh mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Mungkin bagi mereka toleransi sungguh agama betul belaka. Tetapi kok mana pun hati orang yang mensyirikkan Allah ni sangat-sangat memusuhi akan agama tauhid. Tak ada lagi dah. Hati mereka yang mensyirikkan Allah pasti sangat-sangat memusuhi agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Samalah macam kita. Kita hati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melihat golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, hati kita sangat memusuhi. Tak ada lagi doktornya. Dia tauhid dengan syirik tak akan jumpa dah. Macam mana kita nak jadi bersatu antara hati orang yang mentauhidkan Allah dengan hati orang mensyirikkan Allah? Nak mensatukan macam mana kalau kita kata magnet tu lah, apa magnet? Hak magnet tu, sebelah tu. Apa? Utara selatan. Hak magnet tu kan? Kan magnet tu kan dia tak boleh nak jumpa ke sebelah tau. Ke macam mana? Dia boleh jumpa hak sama je kan? Mana Ji? Lama tak main magnet ke pun? Lama tak jumpa. Kan dulu kan budak-budak ada main magnet kan? Benda-benda kecil-kecil tak ada magnet. Kita duduk main. Hak mana yang boleh? Hak boleh mari tepek. Hak mana yang kok mana betul segi lah. Dia takkan boleh pergi. Dia akan tolok. Ni. Hati yang mentauhidkan Allah dengan hati yang mensyirikkan Allah, macam nak jadikan sekali satu, mustahil sama sekali. Mustahil sama sekali. Atau kata macam magnet utara selatan lah kita kata. Tak nak pergi. Jadi kalau anak kita tanya apa benda tu besar gitu, ceritalah. Golongan yang mensyirikkan Allah ditipu mudah-mudah oleh syaitan. Yang mana akal pun tak boleh nak terima satu benda yang dibuat sendiri kemudian disembah. Ni hak kisah hak kita biasa dengar ni. Hak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu senyum seorang diri. Pernah tak senyum seorang? Senyum seorang tu angau ke apa? Senyum seorang. Tak pernah. Saya senyum. Saya nak pernah senyum seorang. Maka tanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apa yang kamu senyum tu? Dia tengoklah pada masa jahiliyah. Bodohnya lah manusia ni. Sayyidina Umar ni nak musafir. Untuk selamat musafir dia kena bawa Tuhan.
Dia pun buatlah Tuhan daripada buah tamah. Dia buat betul-betul jadi patung. Dia buat. Dia bawa. Dia jaga. Bukan Tuhan patung dia jaga dia. Dia dah lah dia buat. Lepas tu dia pula bawa. Mana senyum bodohnya zaman jahiliah. Gitulah. Tak ada taufik. Lepas dapat taufik, lah sedar. Allahnya bodohnya aku pada masa zaman jahil dulu. Zaman jahil lah. Akidah tak belajar, fiqh tak belajar, tasawuf tak belajar. Tapi rasa wa amal je Allah bodohnya lah, kena tipu di syaitan mudah-mudah. Gitulah juga. Boleh senyum seorang juga tu. Ingat masa jahil dulu. Ingat masa jahil. Yelah masa mula-mula wa amal ilmu tak ada. Semangat. Tapi lepas belajar kemudian ingat balik ke Allah bodohnya lah kita. Syaitan tipu atas darat. Gitulah. Bawa patung tu. Sampai satu ketika saya nombor kata, tak ada makanan. Putuh makanan. Dia pergi makan kherma hok dia patung Tuhan dia tu. Makan Tuhan pula jadinya. Tersenyum dia je. Mana bodohnya lah. Buat, bawa, jaga, makan. Ke mana? Allah. Makan Tuhan. Tergamuk. Mana apa? Bodohnya duk mikir. Sungguh macam tadilah. Kita sebelum belajar tu ke Allah lah. Kita buat amal sungguh. Kemudian bapa belajar. Allah lucunya lah kitanya. Buat tanpa ilmu. Boleh jadi seorang juga. Mana kita cerita betul-betul lah. Ni golongan yang mensyirikkan Allah, yang tipu oleh syaitan. Dia buat batu, dia pun sembah, dia kata Tuhan pula. Tuhan ni apa ni? Ilah ni. Tuhan, madlu dia yang menunjukkan berlapah ilah tu. Tuhan tu musamma dia. Yang dinamakan dengan lapah Tuhan tu zat diri yang bersifat dengan sekalian sifat kamalat. Zat diri, zat Tuhan yang bersifat dengan sekalian sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Itu ilah. Yang bersifat dengan sifat kamalat, maha suci daripada sifat naqais, sifat kekurangan. Hak ni kita pegang mula-mula kita pegang mula-mula mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Terjemahan Melayu dia Tuhan yang bersifat dengan sifat kamalat, maha suci dengan sifat naqais, sifat kekurangan. Bila zat Tuhan ni bersifat dengan sifat kamalat, pastilah mustahil satu zat yang bersifat dengan sifat kamalat bersifat dengan sifat naqais, sifat kekurangan. Mustahil sama sekali. Hak ni kita duduk pegang secara ijman. Kemudian daripada lapah ilah tu menunjukkan akan zat yang bersifat dengan sifat kamalat, maka dipakaikan, yakni digunakan lapah ilah tu pada mustaghna atau ma'bud. Pada mustaghna ni kalau pakai makna panjang tu, la ilaha, tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna, atau makna panjang. Atau ma'bud, la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah dengan sebenar. Dia ada dua makna terdahulu kan. Jadi ilah ni digunakan pada mustaghna, pada Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna. Atau ma'bud, ataupun la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Jadi ilah ni zat Tuhan yang bersifat dengan sifat kamalat, yang bersifat dengan sifat istighna. Tuhan yang bersifat dengan sifat kamalat ni lah ma'bud yang disembah dengan sebenar. Ma'bud
Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu makna ilah. Pergi kepada istighna ataupun pergi kepada makbud, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dan makna makbud itu satu-satu dibubuh ni. Dan makna makbud, makbud ni lah la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tuhan yang disembah sebenar ni yang bersifat dengan sifat kamalat. Tuhan disembah sebenar yang bersifat dengan sifat kamalat. Sifat-sifat bagi makbud ni lah yang kita nak kena kenal secara ijmal dan secara tafsil. Secara ijmal tadilah bersifat dengan sifat kamalat. Secara tafsir perincian sifat 20. Makbud Tuhan disembah sebenar ni bersifat dengan sifat 20 secara tafsir. Di dalam tu termasuk qada dan qadar. Qada iradah dan ilmu, qadar wahdaniyah pada af'al dan qudrah. Dalam sifat 20 qada qadar. Tuhan disembah sebenar ni yang kita pegangi akan qada qadar daripada Tuhan disembah dengan sebenar. Tiba-tiba apa yang berlaku bukan datang daripada Tuhan. Itu bukan makbud. Itu bukan Tuhan disembah dengan sebenar. Dan makna makbud itu, apa makna Tuhan yang disembah ni? Makbud, Tuhan yang disembah. Zat yang bersifat dengan disembah. Gitu je lah. Zat yang bersifat dengan disembah. Dengan bahawa satu zat yang orang duk sembah dia. Itu makbud. Satu zat yang orang duk sembah dia. Makbud lah. Makbud yang disembah. Apa dia makbud? Zat yang bersifat dengan disembah. Mana apa ni? Ayat kita. Makbud ni maknanya satu zat yang orang duk sembah dia. Itu makbud. Orang ni kata bertambah kebajikan ilmu ni, bertambah pengetahuan. Selesai dah aqaidul iman yang 41 dah perici pula. Perici. La ilaha illallah ni perici pula. Satu. Sebab apa? Ini bab tauhid. Bab tauhid ni dia tak boleh nak secara kasar-kasar tak boleh. Tapi bila kita ngaji molek sini ni tak pandai sebut pun, gitulah dalaman kitanya. Kadang-kadang kita ni sifat istighna iftikar pun tak pandai sebut. Tapi di akidah kita perincian sifat 20 istighna iftikar lah. Dah pandai nak sebut makbud ni. Bila kita pegang sifat 20 secara tafsir, itulah kita kenal Tuhan yang disembah, makbud. Tapi kadang-kadang kita ni suruh perici cerita dak anda. Tapi di akidah kita comel. Atau kita naknya. Tapi kalau boleh cerita pandai susung pula, tu lagi comel. Gitu je lah. Lebih kebajikan. Ni kitab ni perici satu-satu ni. Maka inilah ilah itu kalimah bahasa Arab dan maknanya dengan bahasa itu Tuhan. Istilah ahli nahu yang membicarakan mereka itu akan ilmu Arab. Orang nahu duk bicara ilmu Arab, letak makna gini lah. Sebab ilah tu bahasa Arab, kalimah bahasa Arab. Kembali kepada ahli bahasa Arab. Ahli bahasa Arab ni di antaranya ahli ilmu nahu lah. Ahli ilmu nahu itu istilah mereka. Ilah ni apa dia? Ilah ni makna bahasa Arabnya kalau Melayu letak makna Tuhan.
Ini hak ni apa istilah ahli nahwu. Dan lapah itu lapah ilah daripada kalam Arab, daripada percakapan orang Arab. Bila kalam lapah ilah tu kalam Arab, percakapan orang Arab. Nak faham ilah, dia ambil istilah ahli nahwu lah, dibicara macam mana. Dibicara macam mana hak berkaitan dengan kalimah ilah, kalimah bahasa Arab. Ni hak betul dianya. Dia pun nak tambah. Kitab ni kitab yang lama ni. Dia nak ceritalah. Ada hak bawa pelik pada masa mereka. Sebab kita kena ingat ni kitab Bidayatul Hidayah ni kitab Jawi sifat 20 yang tertua yang masih ada di pasaran. Kitab Tauhid Jawi sifat 20 yang tertua. Ada. Yang sebelum tu mungkin ada. Tetapi terdahulunya kadang-kadang ditulis sifat 20 dengan Jawi ni, tulis tangan, tidak sempat dihantar pada pencetakan, dia tak akan berkembang. Pahala tulis tangan ni, nak belajar tulis. Kalau kena kita orang ni, nak kelas pagi subuh ni, tulis dulu. Tak jadi nak belajar. Jadi tulis tangan ni dia kadang-kadang agak cepat jadi merosok, akhirnya tak ada orang pakai. Tapi bila dihantar pada pencetakan, sekali cetak 1000 ke berapa ribu tak tahulah hak dia nak cetak ni. Jadi kitab ni tak akan mati. Yang mana kadang-kadang ilmu tu ada, tapi yang bawa ilmu tu tak ramai. Ada ni. Kitab cetakan jadi banyak, tapi yang belajar kitab tu agak macam nak pupuh dah. Tapi ilmu kitab tu silsilah dia, murid-murid masih lagi ada yang warisi ilmu tu. Yang warisi ilmu tu akan mengguna kitab cetakan tu untuk mengembangkan kembali. Jadi dia pada masa tulis tangan kemudian jadi cetakan. Jadi hak jenis ilmu tauhid ni dia kadang-kadang turun naik juga. Akhirnya kurang, tapi ilmu tauhid tidak akan terpadam. Ilmu tauhid tak akan terpadam. Jadi apabila kurang, ilmu tu masih lagi diwarisi secara satu murid, akhirnya murid tu akhirnya akan kembangkan balik hak ilmu tauhid ada dalam kitab yang sudah dicetak, yang banyak kedai. Maka masa-masa orang nak belajar, belilah kitab. Boleh kembang semula. Kitab Bidayatul Hidayah ni, seumur hidup kita 50, 60, 70, ni baru tengok kitabnya. Tengoklah. Tak berkembangnya lah. Macam nak pupuh. Dah, takkan pupuh. Nanti ada pula yang akan kembangkan kembali. Mudah tak? Mudah. Sebab cetakan dia. Kalau semata-mata tulis tangan, akhirnya dia akan jadi pupuh lah. Jadi kalau kira kitab yang tertua, yang ada di pasaran Bidayatul Hidayah ni lah. Bukan kata sebelum tu tak ada Tauhid sifat 20. Tapi setakat tulisan tangan. Sebab Bidayatul Hidayah ni, Syekh Muhammad Zing ni, guru pada Syekh Daud. Syekh Muhammad Zing ni guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ada ni. Guru pada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Hak dulu lagi maknanya. Kalau Hijri ke 1170. Kita sekarang ni 1446. Tahu? 1446. 1170. Berapa 100-200 tahun lah. Kalau Masihi kok 1756. Kitab ni dikarang di Mekah. Jadi kitab yang tertua. Kitab yang tertua. Tapi pada masa tu ada juga hak pahaman salah. Biasalah.
Kitab dikarang, kalau ada isu pada masa kitab dikarang, hak salah, maka tuan kita akan selitkan perkara tu. Selitkan perkara tu. Yang mana kadang-kadang perkara tu, pada masa kita, tak ada orang cara perkara tu. Pada masa kita. Ada kitab, bahas panjang, Mustahil Qadim. Bahas panjang Mustahil Qadim. Pada masa kita tak ada timbul isu tu. Masa tu timbul. Sifat mustahil ni qadim. Sifat wajib memang sifat yang qadim. Qudrah sifat yang qadim. Iradah sifat yang qadim. Ilmu sifat yang qadimah. Qadim lah sifat Allah ni. Sifat mustahil qadim juga. Mana sifat mustahil? Qudrah sifat wajib. Sifat mustahil ajzun, lemah. Sifat ajzun qadim juga. Sifat ajzun qadim kok mana barang tak ada. Ajzun ni sifat yang mustahil. Nak ada di zat Allah Ta'ala, sifat yang tak ada sama sekali. Dok dan akal tak terima sama sekali sifat mustahil, sifat ajzun ni. Tiba-tiba sifat ajzun jadi qadim. Qadim kok mana sifat tak ada sama sekali. Kalau kita kepada makhluk lah. Barang tak ada. Timbul tak? Lama ke, baru ke? Timbul. Barang tak ada. Kita tak pernah ada kenderaan. Tak pernah ada kereta. Kita ada motor je. Tak pernah ada kereta. Boleh sebut tak? Kereta kita tak ada tu, baru ke, lama ke, boleh sebut? Motor ada tu bolehlah sebut. Motor lama dah ni, buruk dah. Ni motor baru ni. Sebab motor tu barang ada. Kereta kita tak pernah ada. Kita hanya ada motor je. Kereta tak ada pun. Lama buruk juga. Orang cakap je tu. Jangan orang faham. Bab mustahil qadim. Hak mustahil, hak qadim ni bukan mustahil. Istihalatul mustahil. Tidak lemah, itu qadim. Tidak jahil, itu qadim. Bukan sifat mustahil. Bahas panjang. Sebab apa? Masa tu timbul pertikaian. Itu biasalah. Kitab dia gitu. Pada masa-masa kitab tu dikarang, timbul satu-satu jalanan yang salah akan disentuh. Akan disentuh. Contoh kita Al-Misbahul Munir. Ada cerita berkaitan dengan golongan yang sesat yang mengatakan Tuhan ni putih. Tuhan warna putih. Timbul masa dahulu. Di Kota Baru tu timbul. Tuhan ni warna putih. Dibaca kitab hakikat. Kitab tasawuf hakikah. Yang banyak diharamkan. Sebab tidak ada orang layak membaca. Kitab tak salah. Tapi bila yang membaca tu tak layak, boleh bawa pada kesesatan. Dalam kitab tu ada sebutlah. Allah Ta'ala ni putih macam kapas di busu. Kenal? Busu panas. Dia ada warna putih situ. Maka Allah Ta'ala ni putih macam kapas tu lah. Hak jenis baca dia. Baru jumpa ilmu sebenar. Tak ada dalam ilmu syariat ni, tak ada ni Tuhan warna apa. Ni barulah jumpa kitab sebenar ni. Warna putih Tuhan. Baru tahu. Kapir lah pegang gitu. Tu kita kata putih. Ya bandingan Allah Ta'ala ni maha suci daripada sifat kekurangan. Putih ni putih molek, tak ada kekotoran. Allah Ta'ala ni maha suci daripada sifat kekurangan. Bukan Tuhan tu berwarna putih. Tu tak dah mustahil gitu. Tapi kita tulis Tuhan ni putih macam kapas di busu. Sebolah. Ngaji majlis surat takkan tahu warna Tuhan. Ngaji dengan mereka hakikat ni konon-konon sesat ni. Hakikat sebenar betul. Sesat ni. Baru tahu. Tuhan ni warnanya putih. Kita beritahu ni. Ni. Timbul masa tu. Ada yang tak ambil sebab ni cerita warna putih tu. Sesat dia gitu nah. Tu orang mengarang kitab, orang mengajar samalah. Dia akan sentuh juga perkara yang semasa. Contoh sekarang.
Bak qada qada banyak terpesong. Tengah-tengah mengajar ada sok morah tu hok karut maru. Dia tahu dah salah atau kita yang mengajar ni pun ada peluang setuhlah. Orang pelik ah. Ustaz ada kau pegang gitu. Kenapa tak adanya? Dah rakaman lagi nya. Mana ada peluang situ? Ada peluang situ sebab apa? Isu sekarang. Hak berat sekarangnya bab qada-qada. Banyak ajaran-ajaran yang sangat terpesong daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Yang berkembang tanpa ada sebarang tindakan daripada pihak yang berautoriti. Kan ada perkara-perkara yang karut maruk, pihak yang berkenaan akan segera siasat dan ambil tindakan. Tapi karut maruk dalam bab qada-qada, wa imma tersiar dalam TV, wa imma tersiar dalam radio, tidak ada sebarang tindakan. Ada ni. Tidak ada sebarang tindakan. Tidak kata ni satu rakaman, pihak ibu autoriti pun ambil, buat siasatan, panggil penceramah, ambil tindakan, disekat daripada mengajar contohnya. Diberitahu kepada masyarakat umum yang mengajar ni nama ning dia bawa akidah salah. Kena maklum kan? Supaya kena hak ning. Lama dah dia mengajar pasal tu. Biar orang hak belajar dengan dia tu sedar. Siapa yang bertanggungjawab ni? Pihak yang berkenaan lah. Sama-sama sendiri ni setakat boleh beritahu je. Tak boleh beritahu je. Orang berkenaan sebut nama serta ambil tindakan. Sekat. Kalau ada tauliah, cabut tauliah. Tarik tauliah. Sebab kamu telah menyesatkan orang. Ada bab qada-qada contohnya. Tak ada. Tak ada. Jadi kalau benda tu banyak berlaku salah, mana kalau mengajar kau tak lepas lah. Ada peluang, kena setuhlah bab tu. Kalau bab-bab yang lain tu tak banyak timbul isu. Beriman dengan malaikat, tak ada timbul isu tu. Beriman dengan hari kiamat, tak ada timbul lah. Menafikan berlakunya hari kiamat, tak ada timbul. Menafikan barzah, tak ada timbul. Menafikan akan dibangkitkan kembali pun tak ada timbul. Banyak sesatnya dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang bukan isu tempatan, bukan isu negeri. Bila masuk dalam rakaman, isu negara lah. Bila masuk dalam rakaman pun semua, isu negara lah. Sebab terkadang orang-orang berkenaan yang ada kedudukan, mana yang bertanggungjawabnya negara lah. Negeri ni dia masing-masing, hak negara lah. Sebab dia lebih besar, lebih umum, lebih luas. Kena ambil tindakan lah. Kena cek molek-molek pengajaran. Bab qada-qada ni hak terpesong, segera buat siasatan, segera ambil tindakan. Maka dihukum contoh bagian-bagian kerana mengajar akidah yang terpesong daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Jadi orang lain kemudian jadi berhati-hati. Ini dok. Tak ada apa-apa pun. Jadi kita nak cerita. Ni ada pula hak pelik pada masa ni. Pada masa 1170 Hijri ni, 1756 Masihi ni. Ni. Ada pun kata setengah ulama. Siapa ni ulama ni? Bukan ulama sungguh ni. Mana? Orang yang mendakwa dirinya alim. Tapi bukan ulama sungguh ni. Tapi disebut gitulah. Ni kata ustaz. Ustaz tu salah, bukan ustaz pun. Tapi disebut ustaz lah. Gitu je. Bukan ulama ni hak salah, hak ngaku pandai ni. Hak dakwa alim ni. Tak ada ni.
Ayat dia. Kena faham molek ni. Bukan ulama ni. Macam ginilah. Ustaz. Bukan ustaz pun. Kadang-kadang tu bomo je. Dia japi-japi baca Al-Quran. Lekat nama ustaz. Tak sungguh. Oh panggil nama dia ustaz. Tak sebut ustaz tak kenal. Ustaz lah. Tanyalah orang kampung. Dah kenal kau. Ustaz tu ngajar mana? Ngajar sekolah? Dok. Ngajar majlis surah? Dok. Lepas tu apa panggil dia ustaz? Sebab hidup kedai kopi, dia cakap bak agama semua, bak hukum semua. Maka orang kampung panggil dia ustaz lah. Duk kedai kopi cakap bak hukum. Ustaz ke? Dok Dia baik cakap. Mana apa kalau dia pergi sejid suara orang mengajar, dia pergi kedai pagi esok, dia ngajar pula lah orang ngajar tu. Mana orang ngajar malam, hukum dia gini. Buat apa semayang, buat apa lagi lah. Dia pergi kedai kopi pagi esok, dia hurau balik lah. Sebab kedai kopi tu tak pergi surah. Kedai kopi tu tak pergi surah. Jadi malam dia pergi surah, pagi esok, makan pagi tu kok. Puak ni makan pagi tak banyak mana. Duduk tu lama. Makan tak banyak, duduk lama. Orang kampung kan. Maka dia pun ceritalah dia ngaji semalam. Surah semalam. Akhirnya orang pun ustaz sampai ke mati panggil ustaz. Ada tanya, ustaz ngajar sekolah? Tidak. Ngajar majlis surah? Tidak. Lepas tu cakap kedai kopi. Tu letak nama. Ada pun kata setengah ulama. Mana ni? Orang yang mendakwa dirinya alim. Bukan ulama sungguh ni. Orang yang mendakwa diri alim tu badan pada ulama tu lah. Mana bukan ulama sungguh. Hak perasan dia tahu ni. Macam sekarang lah ulama kok mana lah. Mengaruk sekali. Kalau tersilap, itu tak pelik, manusia biasa. Tapi kalau salah benda yang orang jahil pun tak akan bawa begitu. Contohnya, tu tak boleh, dah kata tersilap dah tu, tu memang orang jahil gitu tu. Ada ni. Tapi orang panggil ulama. Orang panggil ulama. Ni ulama mana ni? Orang yang mendakwa dirinya alim, ngaku pandai. Tapi kalau ulama pesen ni dah FB lah banyak. Dah FB banyak. Tu kan saya tengok FB. Ramai tu. Mengaku dia alim. Mengata ia orang mendakwa dirinya alim tu. Ilah itu bukan maknanya Tuhan. Bukan maknanya Tuhan dia kata. Dengan bahasa Melayu. Bukan maknanya Tuhan dengan bahasa Melayu. Dan hanya senya makna ilah itu yang kaya. Maka hanya senya. Rumi tulis mana? Rumi tulis mana? Rumi tulis mana? Ilah itu bukan maknanya makna ilah Tuhan dengan bahasa Melayu, bukan. Dan apa? Dan hanya senya. Betul lah. Hanya senya. Sebab dia alif. Lepas tu dia sambung tu, dia sambung. Kalau macam berjadi tu, kalau habasnya. Tak ada ni. Hanya senya, hanya dengan senya tu dia sambung. Maksud dia sambung. Lepas tu tak jelas pula tu kalau orang Jawi ni. Hak Rumi macam mana deh? Hanya senya. Tulis tepi tu. Tak boleh nak baca kat kira, tak tulis tepi. Dan hanya senya ilah itu, apa dia ilah? Kalau Melayu, yang kaya. Gitu. Bukan Tuhan.
Ada pun hak kata orang yang dak alim ni, jawab dia, maka jangan engkau hirau bicaranya. Jangan duk cara, duk hirau bicaranya, bicara orang yang berdakwah diri alim. Dan jangan engkau dengar katanya. Oh ni, beri amaran dah ni. Jangan engkau hirau, jangan engkau dengar. Jangan engkau dengar bicara dia. Kerana jangan kau dengar katanya, kerana ia orang yang mendakwah dia alim tiada mengetahui bahasa Arab dan tiada mengetahui bahasa Melayu. Dak reti gitu tu. Bahasa Arab pun dak reti, bahasa Melayu pun dak reti. Oh, siap. Tahu kan bahasa Melayu dak reti ni orang Melayu ni. Dah. Bahasa Arab pun tak reti, bahasa Melayu pun tak reti. Sedap bunyi tau. Taklah. Kalau kita orang Melayu, kata kita, kamu tu bahasa Arab tak reti. Kita tak apa, dia tak reti kita. Bahasa Melayu pun kamu tak reti. Apa tak reti bahasa Melayu? Kita orang Melayu, ke mana? Kalau kita salah bawa, kenapa? Salah. Kerana kamu tak reti kita Arab. Kamu tak faham bahasa Arab. Pelik apa kita orang Melayu? Bahasa Melayu tak pandai juga. Dia kata kita. Kerana kamu. Pedih tau. Kerana ia orang yang mendakwah dia alim tu tiada mengetahui bahasa Arab. Tak reti bahasa Arab dia ni. Dan tiada bahasa Melayu. Tak reti juga bahasa Melayu. Kerana erti kaya. Erti yang kaya itu dengan bahasa Melayu itu zat. Zat yang maha kaya. Dan erti kaya itu sifat. Kaya itu sifat yang ada pada satu zat. Zat yang bersifat dengan kaya dipanggil yang kaya. Kaya satu sifat. Yang kaya orang tu lah. Kaya satu sifat. Yang kaya orang lah. Ada? Kaya tu sifat. Miskin tu sifat. Yang kaya kena pada orang. Yang miskin kena pada orang tu. Kaya sifat, miskin sifat. Yang kaya orang tu. Yang miskin orang tu. Itu hak bahasa Melayu. Maka kembali bicara yang dahulu jua. Bicara yang dahulu jua. Mana? Bicara Tuhan yang istighna, yang maha kaya. Balik situ juga. Tapi bukan ilah tu makna yang kaya. Tapi apa makna Tuhan dari semua sebenar ni? Yang maha kaya lah. Tapi ilah ada. Itu bukan makna yang kaya ilah. Ilah Tuhan. Ilah Melayu kita Tuhan. Tuhan mana ni? Yang bersifat dengan sifat kamalat. Yang bersifat dengan sifat kamalat termasuk yang kaya. Tiba-tiba ilah tu yang kaya dah. Pasal lain sikit ni. Dan betapa ia menyalahi. Bicara yang kaya ni kita bicara dah di sifat kamalat Allah Ta'ala. Dan betapa ia orang yang mendakwa alim menyalahi. Maka jadilah ia mendakwa dirinya alim berkata dengan tiada mengetahui ia akan barang yang dikata. Nak cakap tak pandang. Sedap kita. Dia panggil apa ni? Balung ke tau? Balung lah ni. Allah. Bahasa Arab pun tak reti, bahasa Melayu pun tak reti. Sakit dengar. Bahasa Melayu pun tak reti ni. Dan inilah berkata dengan tiada mengetahui akan barang yang dikata ni. Daripada sebesar-besar ajaib, hairan, pelik. Orang yang mendakwa dirinya alim. Pelik kata pandai. Gini pun tak reti. Sebesar-besar ajaib, sebesar-besar perkara menghairankan. Subhanallah. 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 Orang yang mengetahui dirinya. Subhanallah. Orang yang mengetahui dirinya. Mana orang yang mengaku dirinya tu tahu alim. Subhanallah.
Hak benda gitu pun salah. Tiba-tiba mengaku dirinya pandai. Subhanallah. Ha ni. Berat ni. Cakap apa benda yang kita tak pandai. Itu pelik gitu tu. Mengaku alim. Mengaku pandai. Subhanallah lah. Maha suci Allah. Orang yang mengetahui dirinya. Mana orang yang mengaku dirinya mengetahui. Kata tahu. Hak benda gitu pun karuk-maruk ni. Bahasa Arab pun tak erti. Bahasa Melayu pun tak erti. Sampai ke bahasa Melayu pun tak erti. Kemudian dia cerita bab orang yang mengaku alim apa semua ni. Nak cerita pula bab ilmu. Orang alim sungguhnya macam mana. Lagi cerita hal lain. Keluar tajuk sekejap. Berkait dengan, dan tadi cerita dengan orang yang mengaku diri alim. Orang alim sebenarnya macam mana. Itulah. Panggil apa? Istitrak belakang ni. Dia ada selingan. Lepas tu nanti akan balik semula pada bicara ni. Bicara hak berkaitan dengan La ilaha illallah tu. Tapi panjang tu. Panjang bicara hak berkaitan dengan orang alim, orang yang berilmu, dengan orang yang tidak berilmu. Dia akan bicara belakang tu. Nak balik semula kepada bicara La ilaha illallah ni. Baris yang keberapa? Baris yang ke-10 daripada bawah. Faidatun. Baru masuk semula. Jadi setengah muka surat juga ni. Keluar bicara berkaitan dengan orang yang alim yang sebenar macam mana. Tadi tu yang mendakwa diri dia alim. Yang mengaku pandai. Ni takut sekarang ni. Dia mengaku pandai. Ketahui oleh Muhyiddin Talib bahawasanya orang yang alim yang mengamalkan ilmunya lagi tuluh ikhlas itu terlebih martabatnya, kedudukannya pada ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang alim yang beramal lagi tuluh ikhlas. Alim beramal tuluh ikhlas. Ada ni. Tuluh ikhlas tu beramal, apa panggil? Hati yang ikhlas tu amal batin. Hati yang ikhlas tu amal batin. Kenapa lagi nak sebut lagi? Orang yang alim, yang mengamalkan ilmu, lagi tuluh ikhlas. Dah tuluh ikhlas bukan mengamalkan ilmu. Amal ilmu tasawuf lah tu. Tambah apa lagi tuluh ikhlas? Ni nak fokus. Hak mengamalkan ilmu termasuk ikhlas. Tapi ikhlas ni benda mustahak. Sebut suku. Sekarang orang alim yang mengamalkan ilmu termasuk ikhlas. Ikhlas tu amal ilmu batin, ilmu tasawuf. Tapi bab ikhlas hak nombor 1. Beramal dan ikhlas. Kena sebut gitu. Beramal dan ikhlas. Dan ikhlas tu bukan amal. Amal batin kan? Ada. Ikhlas kena asingkan. Sebab itu hak nombor 1 dia. Tu hak nombor 1. Jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya lagi tulus ikhlas itu terlebih martabatnya, kedudukannya pada Allah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.